pengunjung-pengunjung yang berdatangan untuk meraihkan Karnival Muharram dan juga sambutan Merdeka 2022 bertempat di Pusat Perniagaan Ikhwan Bandar Country Homes. Alhamdulillah, majlis merakamkan berbanyak terima kasih kepada kumpulan Generasi Harapan yang telah pun membuka majlis forum perdana pada malam ini dengan persembahan pembukaan sebagai tarikan untuk seluruh pengunjung-pengunjung, para tetamu dan juga jemputan agar sama-sama memenuhi ruang yang telah pun disediakan di hadapan pentas di bawah kemah Makiten yang cukup selesa. Walau dalam keadaan hujan renyai-renyai pada waktu ini, alhamdulillah kita direzekikan tempat yang sangat selesa, tenang, aman, nyaman, berteduh daripada hujan. Baiklah, terdahulu marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang merezekikan kita untuk berkumpul pada malam ini untuk sama-sama menimba ilmu sebanyak-banyaknya melalui forum perdana yang diadakan sempurna Karnival ini. Selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda seluruhnya. Seterusnya yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali, yang hormat Datuk Loman Hakim Forten, yang bahagia Tuan Hasnan Abdul Hamid, yang bahagia Tuan Adib At-Tamimi, juga ahli panel jemputan kita pada malam ini, Datuk Haji Zainal Abidin Sakum yang merupakan pengerusi Yayasan Basmi Kemiskinan YBK, dan juga seorang lagi ahli panel Tuan Harun Taat yang merupakan salah seorang ahli panel syariah GSB Holdings, dan moderator untuk forum perdana yang bertemakan ataupun yang bertajuk iktibar dalam menghayati penghijrahan kemerdekaan akan dikendalikan oleh yang bahagia Tuan Johari Murad, Barisan Pegawai Takbir Syarikat. Untuk itu tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan seluruh barisan panel jemputan yang diketuai Yang Hormat Datuk Loman Hakim Forten, juga Datuk Haji Zainal Abidin Sakum, dan yang bahagia Tuan Harun Taat bersama dengan Tuan Moderator yang bahagia Tuan Johari Murad untuk ke pentas. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Cintailah Malaysia tanah tumpah darah kita, cintailah dia negaraku. Oh, Malaysia, Malaysia negaraku yang tercinta, tempat aku dilahirkan dan dibesarkan. Malaysia, tanah airku, jagalah kedaulatan dan keamanannya. Cintakan tanah air sebagian dari iman, menjaga dan mengawalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulakan majlis forum perdana kita pada malam ini atas tajuk iktibar dalam menghayati penghijrahan kemerdekaan, dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab. Moga-moga majlis forum ini diberkati Allah, dihantar seramai-ramai sebanyak-banyak malaikat daripada langit memenuhi seluruh perhimpunan kita pada malam ini. Untuk itu sama-sama kita membacanya. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khassa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mahallil asna wa asra bihi ila qabi qausaini aw adna
وأيده بالمعجزات التي لا تحصى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن نصره ومن تبع هداه. Amma ba'd. Kepada yang dikasihi, yang dimuliakan, pengurusi eksekutif JSB Holding yang sedang mengikuti forum kita pada malam ini daripada Makkatul Mukarramah, yang bahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali, juga tidak lupa kepada yang dikasihi tetamu kehormat kita yang berbahagia, yang dimuliakan Al-Fadhil Datuk Zainal Abidin Sakom, pengurusi Yayasan Membasmi Kemiskinan Malaysia ataupun YBK, juga yang dikasihi yang hormat Datuk Lokman Hakim Fortun, CEO JSB Holding, yang merupakan ahli panel yang kedua selepas Datuk Zainal Abidin. Dan yang ketiganya, ahli panel kita yang bahagia Tuan Harun Taat, yang merupakan ahli panel syariah dalam JSB Holding. Seluruh tetamu, tidak lupa di sini Saudara Syirhan, pengurus besar Yayasan Basmi Kemiskinan, kepada yang bahagia seluruh barisan ahli-ahli lembaga penasihat JSB Holding, khususnya yang bersama dengan kita yang bahagia Tuan Muhammad Adib At-Tamimi, serta seluruh pimpinan di kalangan remaja pembela ummah, seluruh barisan pimpinan JSB, hadirin hadirat, para tetamu yang mengikuti program kita pada malam ini daripada dataran ataupun pusat perniagaan JSB Holding di Bandar Country Home Rawang ini, dan juga yang sedang mengikuti live ataupun secara online, secara atas talian yang disiarkan di seluruh dunia. Alhamdulillah, pada malam ini kita diizinkan bersama dalam karnival Muharram dan juga sambutan kemerdekaan ataupun sambutan merdeka JSB Holding pada tahun ini, yang kita adakan digabungkan di antara Muharram dengan merdeka sesuai dengan tarikhnya yang berdekatan, yang berhampiran. Yang kedua-duanya biasanya kita buat secara karnival selama 3 hari 3 malam. Dan tadi pun sempat kita sembang-sembang dengan Datuk Zainal bahawa sebenarnya acara karnival ni kalau di kebiasaannya, rancangannya ataupun proses untuk mengadakan program yang sebegini rupa tidak kurang memakan waktu 3 ke 5 bulan. Tapi Masya Allah, atas keberkatan Allah bantu, dapat dijayakan dalam waktu seminggu sahaja. Jadi pada malam ini kita sedang dan nak dibawa untuk menghayati peristiwa yang sangat besar, iaitu hijrah Rasulullah SAW, dan juga peringatan kemerdekaan negara kita yang tercinta, iaitu bulan Ogos, yang hujung bulan ini kita akan sama-sama menyambutnya. Dan kita akan memberi peluang kepada para barisan panel untuk memperkatakan, membicarakan persoalan berkaitan dengan tajuk forum kita, iaitu iktibar dalam menghayati penghijrahan kemerdekaan. Jadi saya rasa saya nak mulakan dengan soalan yang bukanlah soalan berat pun. Apa? Soalan rasanya soalan biasanya sekadar nak membuka ruang untuk Datuk boleh bersembang. Kita anggaplah ini santai, program relax untuk kita pun sebenarnya nak kenal-kenal Datuk Zainal Abidin Sakom. Sebenarnya dia orang lama dalam perjuangan anak bangsa Melayu di negara kita. Boleh Google. Dan sebenarnya datang bersama Datin, ada program dengan anak anda tadi di Shah Alam ya. The Night Alam. Dan kita tahu bahawa dalam perjuangan orang Melayu khususnya,
dia tidak lari daripada pengorbanan, kesusahan, kesulitan. Dan sebab itu salah satu yang nak diketengahkan di sini, bagaimana hubung kaitnya situasi Muharram ini dengan kemerdekaan. Satu tajuk yang kita gabung sekali. Soalan yang saya nak minta pada Datuk ini ialah sebagai mukadimah, Datuk boleh ceritakan sikit pengalaman Datuk dalam perjuangan membangunkan anak bangsa Melayu, khususnya negara kita setakat ini. Silakan Datuk. Mungkin sebagai ta'aruf Datuk. Silakan. Datuk Lokman Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Saudara pengerusi, Ustaz Johari, sahabat saya Datuk Lokman Hakim Poten, dan ahli panel yang dijodohkan sekali dengan kita, Ustaz Harun Ta'at, panel syariah. Pertama sekali saya bunyi mengecut. Pertama sekali saya nak ucapkan tahniah kepada Datuk Lokman dan tim yang berjaya menganjurkan satu program yang carnival yang saya anggap bukan mudah untuk dilaksanakan. Malam ini kita nak bercakap mengenai iktibar dalam menghayati penghijrahan kemerdekaan. Bila kita bercakap mengenai iktibar, dalam bahasa yang mudah kita, apakah hikmah yang boleh kita ambil daripada penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaitannya kemerdekaan ini? Nampaknya dia lebih kepada kerohanian sikit, motivasi sikit tajuk ni. Dia lebih ke situ sikit. Bukan sangat-sangat nak menengok sejarah tu. Kerana sejarah boleh dilihat dalam buku-buku, dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama dan sebagainya. Lebih nak mengambil iktibar. Jadi oleh kerana saya diminta membuat mukaddimah, cuba kita melihat betapa ruginya potensi, kebolehan, kemampuan itu kalau ianya ada pada apa nama ni kita panggil ummah, tetapi potensi itu seperti sia-sia. Kerana apa? Kerana negara tempat kita berjuang itu tidak memberikan apa kita panggil satu pengiktirafan kepada gerak kerja yang kita nak buat itu. Apa maksud saya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Islam di Mekkatul Mukarramah. Sedangkan di Mekkatul Mukarramah pada waktu itu, pimpinannya, pemerintahannya bukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi musyrik kita panggil. Orang-orang yang menyekutukan Allah. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa Islam, maka dia mulalah dikhianati, dibenci, dikritik, dikata gila dan sebagainya. Ini penting nak kita sebutkan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuat satu penghijrahan ke Madinah. Untuk apa? Dia nak memberitahu potensi 13 tahun yang dibuatnya di Mekah itu, kalau dapat dibuatnya dalam suasana di mana negara itu mengiktiraf kebolehan seseorang, mengiktiraf kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tentu gerak kerja yang 13 tahun tu mungkin dah melambung tinggi ke kemuncak apa yang boleh kita buat di Mekah tersebut. Maka dia nak memberitahu kepada kita, iktibar pertama,
kita mesti menentukan kerajaan yang akan menjadi penguasa kepada negara itu ialah kerajaan Islam. Mestilah kerajaan itu kerajaan Islam. Dan bila kerajaan itu kerajaan Islam, maka dia akan memperjuangkan Islam. Begitulah Nabi Muhammad SAW apabila beliau pindah saja ke Madinah, dia menubuhkan kerajaan. Di sana dia bukan kerajaan. Dia berdakwah, mengembangkan agama, tetapi suasana keliling tidak menolong. Maka Nabi Muhammad nak memberitahu dalam memperjuangkan agama ini, terbaik sekali ialah kalau kita dapat menguasai sebuah negara. Pindahlah dia ke Madinah. Bila dia pindah ke Madinah, ada perkara-perkara lain lagi yang iktibar kita mesti ambil tahu, bahawa penyatuan mustahak, perpaduan mustahak, kesetiaan mustahak, jangan ada munafik dalam kumpulan kita mustahak. Dan apabila ini dapat diketengahkan, iktibar ini dapat kita ketengahkan, maka apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menubuhkan kerajaan Madinah, maka kita lihat Islam berkembang. Sehinggakan di zaman khalifah, Islam berkembang ke 3/4 dunia. Menunjukkan betapa kekuasaan itu seolah-olah macam suatu kewajipan kepada umat Islam, supaya kuasa jangan terlepas kepada bukan Islam. Kerana kuasa itu adalah apa yang kita sebutkan suatu anchor yang menyebabkan Islam itu boleh bergerak, Islam itu boleh dibenarkan. Di Malaysia kita boleh azan, boleh dengar sampai ke mana-mana. Tapi negara itu kalau bukan Islam, misalnya azan boleh, dibolehkan juga, tetapi corongnya mesti ke dalam. Misal saja, itu kecil lah misal tu. Oh, kita di sini azan sekuat-kuatnya, tak ada masalah apa-apa. Tetapi ada tempat yang bukan negara Islam penguasa, kita ada masalah. Jadi kalau kita mengambil iktibar itu, iktibar pertama saya nak sebut bahawa Islam mestilah memerintah. Utama sekali di tanah air kita ini, Islam mesti pemegang taruh kepada pemerintahan negara. Jika kemerdekaan ini tidak bermakna kepada umat Islam. Ini sangat mukadimah yang pertama. Terima kasih, Mengusi. Alhamdulillah, terima kasih kepada Yang Bahagia Datuk Zainal Abidin Sakom atas mukadimah beliau berkaitan dengan hijrah Rasulullah SAW dan bagaimana berjayanya baginda melaksanakan sistem hidup Islam di bumi Madinatul Munawwarah. Mungkin kita perlu dengar sedikit daripada Yang Bahagia Al-Fadhil Ustaz Harun Taat berkaitan dengan faktor rohaniah yang tadi disebut oleh Datuk Zainal sebagai salah satu faktor, di samping ada penyatuan, ada kesatuan dan juga ada keupayaan dalam nak mengendalikan masalah golongan munafik dalam masyarakat Madinah sehingga berjaya pergi lebih jauh. Mungkin kita minta Al-Fadhil Ustaz Harun untuk sampaikan hal berkaitan dengan faktor rohaniah yang dibina di Mekah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'd. Terima kasih pada saudara pengisi majlis, Tuan Johari Murad, yang bahagia, yang dihormati Datuk Zainal Abidin Sakom selaku ahli panel pertama. Seterusnya Yang Hormat Datuk Lokman Hakim Forten, Abdul Rahim Forten selaku ahli panel seterusnya, dan juga merupakan CEO GSB Holding Sdn Bhd. Seluruh yang hadir pada malam yang bahagia ini. Jadi apa yang Datuk sebut memang membantu kita lah untuk menghayati malam ini dan berkaitkan dengan iktibar dan juga bentuk-bentuk rohani.
Jadi saya tak tahulah apa yang saya cakap ni sesuai tak dengan apa yang pengurusi katakan tadi. Iaitu saya lihat di depan saya ni ramai remaja. Datuk pun mengatakan program yang sebesar ini dibuat dalam masa yang persiapan yang begitu singkat, ada satu yang luar biasa. Tapi yang saya lihat yang lakukan ni semua remaja. Itu jugalah kita boleh dapat lihat dalam peristiwa hijrah. Yang kita nak ceritakan hijrah, nak kita kaitkan dengan kemerdekaan ini, kita tahu salah satu sosok tubuh yang terlibat dalam peristiwa hijrah Rasulullah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang ketika itu beliau masih muda sangat. Tetapi sanggup meletakkan diri di tempat yang sangat bahaya, iaitu menggantikan batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hijrah. Di malam Rasulullah nak mulakan hijrah, nak pergi ke Gunung Thaur. Jadi itu yang antara perkara yang penting yang kita lihat. Perlunya kita gemblengkan remaja-remaja untuk mengisi kemerdekaan itu sendiri satu perkara yang sukar. Tetapi mengisi kemerdekaan itu lebih lagi sukar. Sebab tu banyak negara-negara di seluruh dunia ni walaupun dah merdeka lahirnya berpuluh tahun, tetapi hakikatnya belum merdeka. Kerana masih terikat dengan apa yang dibawa oleh penjajah. Ataupun masih lagi disusun sama ada secara mentalnya atau secara kehidupannya. Kalau kita bahaskan hijrah dari sudut rohaninya, dari sudut rohnya, dari sudut perkara-perkara yang bentuk dalaman, kita pun tahu tadi petang tadi salah seorang ahli lembaga penasihat kita Tuan Hasnan ditemu ramah oleh wartawan Al Jazeera. Tuan Hasnan dah sebut tentang manusia ni terdiri dari 4 unsur, iaitu akal, roh, fizikal dan nafsu. Tak ramai yang bincangkan perkara ni. Yang kita nampak ni satu je, 1/4 fizikal. Tapi kita ada dalaman yang berbentuk akal, roh dan juga nafsu. Yang mana setiap satu tu kita kena pastikan peranannya tepat. Kalau tak tepat peranannya, kita tak boleh bawa pergi lebih jauh lagi. Yang biasa disebut Datuk Tuan Nasiruddin Muhammad Ali, kita punya pengurusi eksekutif selalu sebut bir. Bir ni bahasa Turki, artinya satu. Tapi dia ambil ringkasan buang isi rasa. Kalau dalam bahasa kitab-kitab lama tu panggil tahalli tajalli. Nak kena buang perkara negatif dalam diri kita. Peristiwa hijrah yang lahir macam Rasulullah tu dah tak ada dah. Itulah sekali yang berlaku. Yang besar-besaran, yang kita pun belajar hadis arba'in tu kan, innamal a'malu binniyat tu, itu cerita tentang hijrah asalnya. Tetapi kalau sekarang kita nak kaitkan sekarang ni, hijrah tu mesti bermula dari diri kita. Kena buang segala perangai-perangai buruk kita, sifat-sifat mazmumah, perkara-perkara yang tak tepat dengan syarak ni kena kita buang. Kemudian diisi dengan mahmudah. Kemudian barulah dapat rasa, dan orang itulah yang boleh dibawa untuk mengisi kekosongan atau mengisi kemerdekaan sebuah negara. Jadi saya rasa itulah yang saya sentuh pada malam ni sedikit. Mudah-mudahan menjadi gambaran kepada kita lah apa yang kita nak bawa kepada diri kita dalam kita nak menghayati hijrah dan kemerdekaan yang kita gabungkan duanya. Banyak benda yang dibincang oleh Tuan Hasnan berkaitan dengan hal ini. Tapi bila dah kita mula perbincangan ni, rasanya saya tak mampu lagi nak buat soalan pada Datuk CEO. Sebab apa? CEO boleh respon je apa yang kita dah bincang ni. Mungkin ini pusingan pertama, kita selesai apa yang Datuk Zainal kemukakan di awal tadi. Untuk kita selanjutnya nanti pusingan kedua kita akan ada lagi. Silakan Datuk.
Apa-apa yang nak direspon, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala wa ba'd. Tuan Pengerusi yang dikasihi, yang saya muliakan, lagi saya dikasihi, yang berbahagia Datuk Zainal Sakum yang sudi meluangkan masa bersama kita pada malam ini. Dan di sebelah saya, sahabat saya Tuan Harun Taat. Bersama kita pada malam ini ada Tuan Hasnan, Tuan Adib, merupakan anggota atau ahli Lembaga Penasihat JSB Holdings, dan seluruh warga JSB dan para tetamu serta semua penonton yang sedang mengikuti pada malam ini di merata pelosok dunia. Dan saya difahamkan Tuan Pengerusi Eksekutif juga sedang mengikuti majlis ini. Kita mengharapkan Allah mengizinkan dalam waktu yang singkat dapat dicungkil perkara-perkara yang penting untuk kita jadikan iktibar, untuk kita jadikan panduan, untuk kita jadikan dorongan bagi kita melangkah terus di dalam kehidupan, berada di tanah air Malaysia yang tercinta ini dan di mana sahaja kita berada. Seperti yang disebut oleh ulama, fi ayyi ardin tata fa anta mas'ulun bi islamiha. Di mana saja bumi dipijak, di mana saja bumi anda pijak, disitulah Islam bangun. Sama ada kita berada di situ seorang diri, atau bersama satu keluarga, atau bersama beberapa orang, atau bersama masyarakat yang lebih ramai, disitulah sepatutnya Islam itu bangun. Bermula daripada diri kita, seterusnya kaum keluarga kita, seterusnya masyarakat kita. Dan kalau Allah izinkan adanya sebuah negara, bangunlah Islam di segenap aspek kehidupan. Sesuailah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nara, kata Allah. Selamatkanlah diri kamu dan kaum keluarga kamu daripada azab api neraka. Jadi kita bertanggungjawab untuk membaiki diri kita dahulu, kemudian kaum keluarga kita, kemudian seterusnya lah jiran, rakan taulan, anak-anak buah, kalau guru, murid-muridnya, kalau pemimpin, rakyat-rakyatnya, kalau ketua di pejabat, pekerja-pekerjanya. Kita bertanggungjawab untuk membawa diri kita, keluarga kita, mereka-mereka yang di bawah tanggungjawab kita dan seterusnya masyarakat berhijrah daripada keadaan yang tidak baik kepada lebih baik, daripada kebatilan kepada kebenaran, daripada kebatilan kepada yang hak, daripada apa yang Allah dan Rasul murka kepada apa yang Allah dan Rasul redha dan sukai. Dan perjalanan yang telah dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di Madinah ada satu museum, dia Mathaf Darul Madinah. Mathaf Darul Madinah ni dimiliki oleh seorang sahabat kita, iaitu Dr. Abdul Aziz Kaki. Dia penulis kitab sejarah Madinah berjilid-jilid. Dia dapat anugerah Nobel Prize daripada King Faisal kerana menulis sejarah tentang Madinah. Dan beliau telah membuat replika-replika, termasuklah menggambarkan perjalanan baginda Rasulullah SAW bersama Sayyidina Abu Bakar merentasi padang pasir daripada Mekah menuju ke Madinah. Jalan yang diambil itu adalah jalan yang bukan jalan biasa. Kalau kita lihat, jalan biasa itu berada di sebelah kanan, jalan yang Rasulullah ambil itu jalan sebelah kiri.
menyusur kawasan yang sangat sukar untuk sampai ke Madinah dengan satu misi yang sangat besar, iaitu membawa keselamatan kepada umat manusia. Membawa keselamatan kepada seluruh umat manusia. Rasul sanggup korbankan segala-galanya demi untuk keselamatan dan kesejahteraan manusia. Sayyidina Abu Bakar mengambil segala risiko untuk menyertai perjalanan Rasulullah, menjaga Rasulullah. Sedangkan sesungguhnya yang menjaga itu adalah Allah sendiri, Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai ke Madinah. Kami ada sempat pergi ke satu kawasan wadi lah. Di situ dahulunya adalah pusat pendidikan kaum Ansar. Kaum Ansar ini penduduk Madinah yang memeluk agama Islam, yang sebahagiannya bertemu Rasulullah, tapi mereka yang bertemu Rasulullah dan Islam kembali ke Madinah, mereka dakwah di situ, kumpul orang Madinah, duduk di situ, belajar di situ, belajar Al-Quran, belajar Islam, memahami dan menghayati tauhid itu sendiri, sampai begitu cinta menunggu-nunggu kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar sampai ke situ, ada lagi tempat tu, sahabat-sahabat semua melihat, tak tahu sebab mereka tak pernah lihat Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar mereka tak pernah lihat. Mana satu ya Rasulullah, mana satu Sayyidina Abu Bakar, sebab digambarkan Sayyidina Abu Bakar ni sangat mirip dengan Rasulullah. Segala akhlak, sikap, sifatnya semua sangat mirip, sampai para sahabat keliru, mana satu Rasulullah. Tapi pada waktu berhenti itu adalah waktu tengah hari. Sayyidina Abu Bakar ambil pelepah ridaknya, ditutup atas kepala Rasulullah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah sahabat tahu, tentulah ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun menyambut dengan air mata, dengan kegembiraan, dengan kebahagiaan. Seperti yang telah disebut oleh Kanda Datuk Zainal Sakum tadi, muncullah akhirnya sebuah negara Islam yang sebelum itu dikuasai oleh orang Yahudi. Ekonomi ini dikuasai ratusan tahun oleh orang Yahudi. Orang Yahudi datang berhijrah ke situ menunggu Nabi akhir zaman, dengan harapan bahawa Nabi akhir zaman ini lahir daripada sulbi mereka, daripada sulbi orang Yahudi. Tapi Allah pilih bukan daripada sulbi mereka. Sebab itu akhirnya mereka menolak, mereka menentang, kerana mereka harap lahir Nabi akhir zaman, Nabi penutup, penghulu segala Nabi itu daripada bangsa Yahudi. Seperti mana lahirnya banyak Nabi-Nabi atau Rasul-Rasul yang terdahulu daripada Bani Israel. Dan berlaku berbagai-bagai peristiwa yang indah, yang hebat, yang patut menjadi suri tauladan, menjadi rujukan kepada kita bagaimana sebenarnya kita mesti lakukan untuk membangunkan sebuah tamadun. Kalau kita sebut hari ini, orang kata tentang kemerdekaan, orang kata tentang kejayaan, kemenangan, orang melihat tamadun lahir, tamadun fizikal, bangunan yang tinggi, gedung-gedung yang besar, jalan raya yang hebat, kenderaan yang mewah-mewah. Tapi sebenarnya itu, sekadar itu, tamadun kita tidak akan seimbang. Akhirnya akan jadi seperti kanak-kanak main pasir tepi pantai, bangunkan istana kemudian dipijak balik. Itulah tamadun yang sedang berlaku di atas muka bumi di mana-mana kita dengar. Ukraine, dia membekalkan gandum, minyak, canola ke Eropah, ke merata dunia. Tak silapnya Malaysia pun ambil 25-26% minyak daripada tepung daripada Ukraine. Kan tamadun, tapi sekali pegang habis, semua susah. Kita lihat kajian yang dibuat, ada 12,000 restoran fish and chips di UK tunggu masa nak tutup. Sebab apa? Harga tepung meningkat naik, harga minyak meningkat naik, harga ikan meningkat naik kerana supply banyak daripada Ukraine. Harga jual tak boleh naik sebab yang makan tu adalah orang pekerja-pekerja am. Mereka memang dah selama ini dah 80-100 tahun jual fish and chips ni untuk masyarakat umum yang berpendapatan sederhana supaya boleh makan. Tapi bila harga dah meningkat, orang-orang biasa ni tak boleh nak makan.
kedai itu pun, restoran itu pun tidak boleh bertahan. Jadi lihat, kalau tamadun lahir semata-mata dibangunkan tanpa keseimbangan pembangunan rohnya, seperti yang Tuan Harun Ta'an sebut tadi, bukan sekadar fizikal, bukan sekadar pembangunan mental, tapi mesti bangunkan roh, jiwa dan hati itu. Nak diusahakan berlaku proses, buang segala sifat-sifat mazmumah, isi segala sifat-sifat mahmudah, sehingga dapat rasa hamba, rasa bertuhan. Barulah tamadun lahir ini bermakna. Kalau tidak, tamadun lahir ini bila-bila saja boleh musnah. Lagi membangun, lagi susah. Lagi membangun, lagi runtuh akhlak. Lagi membangun, lagi tidak bahagia. Akhirnya kita dengar cikgu-cikgu di sekolah komplain sebab anak murid tidak lagi menghormati guru. Guru marah sikit, kena cala kereta. Mak bapak sedih kerana anak-anak sudah tidak menghormati ibu bapa. Pemimpin-pemimpin dah rakyat hanya berpura-pura di hadapan mereka. Ini berlaku di seluruh dunia. Jadi kerana itu mari sama-sama kita mengajak dan memimpin khususnya generasi baru kita ini, orang-orang muda kita, masyarakat-masyarakat yang sedang meningkat usia daripada remaja menjadi dewasa dan seterusnya, dibawa, dipimpin untuk berhijrah sehingga benar-benar menjadi manusia yang kenal Tuhan, cinta Tuhan, takut Tuhan, menghayati kebesaran, keagungan, kehebatan, segala sifat-sifat Tuhan yang maha itu. Akhirnya mereka dapat menjadi manusia yang agung, yang dapat membangunkan tamadun yang indah, yang selamat, yang sejahtera, dapat mengisi segala tuntutan kemerdekaan yang telah dikecapi di tanah air yang tercinta ini, yang satu ketika dahulu diperjuangkan dengan air mata dan darah oleh nenek moyang kita yang telah kembali kepada Tuhan, meninggalkan kepada kita satu legasi yang kalau kita hanya berbangga, hanya seronok-seronok, hanya setakat pakai-pakai tanjak membanggakan pencapaian pemimpin-pemimpin terdahulu tanpa kita melakukan sesuatu pada diri kita, keluarga dan masyarakat, kita tidak akan dapat melihat satu kesan yang positif untuk satu jangka masa yang akan datang. Jadi moga-moga ini dapatlah sedikit sebanyak menambah-nambah daripada segala asas yang penting yang telah disampaikan oleh Datuk Zainal sendiri tadi dan juga Tuan Harun, dan saya kembalikan kepada yang berbahagia moderator kita. Alhamdulillah, terima kasih atas penjelasan ataupun huraian yang panjang, tapi sangat membantu kita memahami persoalan awal yang telah diutarakan oleh Yang Bahagia Datuk Zainal Sakom di awal tadi, di mana kita yang sedang mengikuti forum perdana atas tajuk iktibar dalam menghayati penghijrahan kemerdekaan ini, kita nak dibawa sama-sama untuk nak merasakan apa yang telah disampaikan tadi. Bukan sekadar formal majlis ni saja, tak, kita nak merasakan bahawa ini adalah satu majlis ilmu, majlis untuk kita moga-moga dapat menyuluh diri kita menjadi orang yang semakin faham atas topik yang diketengahkan ini, supaya menjadi titik tolak juga untuk kita melakukan perubahan dan peningkatan. Jadi untuk seterusnya nak buat satu lagi persoalan lah kepada Datuk. Sebab tadi kita sembang-sembang bersama dengan Datuk Tuan Hasnan tadi pun, Datuk dengan Datin bercerita tentang keluarga beliau, iaitu anak-anak mau selalu balik rumah. Sukalah kalau ayah dengan mak, anak-anak, menantu semua berimpun kat rumah. Satu kegembiraan lah, kebahagiaan. Jadi soalan ni ialah kita nak balik kepada penyiapan diri individu yang nak dibawa kepada satu perjuangan yang lebih besar. Jadi tentu bermula daripada didikan dalam rumah tangga. Bolehkah Datuk sampaikan sedikit pengalaman Datuk dalam mendidik anak-anak
Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Murad. Soalannya ialah berkaitan dengan cerita-cerita waktu makan, berkaitan dengan dia kata esok tolong bawa ramai-ramai datang sini. Saya kata kalau saya bawa semua anak cucu saya, jadi dah banyak benar. Pasal anak-anak saya rumahnya ada masing-masing tapi suka datang ke rumah. Agaknya pasal maknya baiklah. Ini juga merupakan suatu program pendidikan yang seluruh masyarakat Malaysia ni mencuba, masing-masing cuba. Sebab latihan mendidik anak-anak ni nampaknya tak ada satu silibus. Silibus yang diajar di sekolah-sekolah ya, lebih banyak kepada misalnya bagaimana nak dapat 5A dalam UPSR, dalam SPM, begitulah terus-menerus. Itu yang nampaknya disiplin tu lebih ke sana. Sebab itu kadang-kadang kita akan membuat perbandingan dengan anak kita. Anak yang lemah ni kata-kata tengok abang kau. Rupanya bila kita sebut tengok abang kau, dia tu belajar pandai apa semua. Agaknya dalam masa sesaat kita telah menjatuhkan anak kita yang seorang ni. Kerana dia lihat mak dan sebagainya membesarkan ataupun membanggakan anak yang ini nampaknya tak dipandang. Ini adalah perkara-perkara yang halus-halus yang perlu kita teliti, perlu kita lihat, perlu kita laksanakan di setiap rumah masing-masing. Ini kalau kita nak cakap mengenai ini. Tetapi lebih besar daripada itu, saya baru ini dapat video daripada kawan-kawan memaparkan apa yang disebutkan oleh Ustaz Zainuddin MZ. Ustaz Zainuddin MZ, bangkali dah lama tapi baru sampai ke saya. Dia dah meninggal dah, almarhum dah. Ya? Dia kata masalah orang Islam ni, dia kata di Indonesia lah, tapi tengok sama dengan Malaysia. Masalahnya kita ni katanya ada penyakit. Penyakit pertama dia kata penyakit kudis. Penyakit kedua dia sebutkan situ penyakit kurap. Ketiga kutil. Dia sebut macam itu. Orang cerdik ni dia pandai macam mana nak tackle pendengar pengikut dia. Kudis itu apa? Kudis itu katanya kurang disiplin. Kudis. Kalau kita kata kurang disiplin, orang tak nak dengar. Tapi bila sebut kudis dulu, apa ni? Orang kurang disiplin. Saya bila dengar itu, penyakit kedua kurap. Kurang rapi. Ketiga kutil. Kurang teliti. Apakah penyebab kepada penyakit tiga ni? Kerana ada kuman, kata dia. Kuman itu kurang iman. Nampak? Itu aja yang disebutnya dalam video tu. Menyebabkan saya terfikir, iyalah, kudis ni disiplin. Sedangkan orang Islam ni dihajar disiplinnya praktikal, solat. Solat pada awal waktu. Itu kan disiplin. Tamat ninah. Bila sujud, bagaimana kita nak cerita? Berapa lama patut sujud? Misalnya kan. Ni kat anak-anak kita nak sebut ni. Berapa lama kita patut sujud? Sujud itu hendaklah nak tahu lama sujud ialah subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Itu lama sujud. Itu disiplin. Itu semayang-semayang. Kemudian kalau kita berjamaah pula, bagaimana disiplinnya? Imam dah Allahu Akbar, baru kita bergerak ngikutnya. Itu disiplin. Biar imam dulu buat, baru kita ikut belakang. Ini disiplin-disiplin yang sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala mengajar umat Islam ni supaya berdisiplin, tapi memperagakan disiplin itu dalam sembahyang
tapi kena diterjemahkan dalam kehidupan kita, kerja kita, taat setia kita kepada negara, macam bagaimana kita berimam, artinya kita menjaga majikan, macam mana semua tu mesti berlaku. Bagaimana disiplin itu dalam masa seminggu boleh fikir bincang-bincang, jadi macam ni program hari ni, jadi. Seminggu je rancang. Ini mesti disiplin. Tadi Ustaz Harun Ta'ad kata, ini belia buat kerja. Macam mana nak mendisiplinkan belia ni? Yang pada fikir kita, belia ni, dia suka, kata, lepak-lepak aja. Tetapi kekuatan ada dekat dia. Kesihatan ada dekat dia, lincah ada dekat dia, percepat semua dekat dia. Siapa yang pandai memanfaatkan? Saidina Ali disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur situ. Saya nak melaksanakan perintah Allah. Datuk Luqman kata, bukan main dia orang mengerjakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu, akhirnya Allah perbodohkan dia, hina dia. Tunggu ramai-ramai panglima yang sasar-sasar gadah kuasa, tidur semuanya. Dia ambil pasir buang-buang macam tu. Kan hina. Dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang yang memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita sebut tadi, Zainuddin MZ almarhum ni pandai memilih perkataan-perkataan sesuai. Bunyi tak elok, tapi kalau mau kita bercakap mengenai kudis ni, kurang disiplin ni, ke anak kita ni, bila dia apa, kudis kau ni, berkudis kau ni. Engkau ni berkudis, kurang disiplin sebenarnya anak. Anak tu dah tahu istilah itu, kata aku ni kurang disiplin hari ni. Kalau disiplin, mesti kita punya pencapaian lebih baik daripada apa yang sepatutnya. Kurang rapi, bermakeup memang rapi. Tetapi kalau kita jadi peniaga, tak rapi kita punya penghidangan tu misalnya, tak cantik. Kalau kuah-kuah tu melekat-lekat dekat celah-celah pinggan tu, kita tak ambil tawel pergi bersihkan supaya orang seronok tengok, tak rapi. Sedangkan rapi itu adalah latihan yang Allah buat juga dalam solat. Macam mana rapinya kita, wuduk kita macam mana, kumuh-kumuh, rapi sungguhlah kerja dalam solat. Tapi bagaimana nak menterjemahkan ini dalam kehidupan? Untuk menterjemahkan ini, semua ayah mesti faham. Semua pemimpin mesti faham. Sebab itu jadi imam, jadilah imam yang baik. Bila jadi pengikut, menjadilah pengikut yang baik. Supaya kita tahu satu matlamat. Bukan Mekah tak elok. Nabi Muhammad SAW, kalau kita tidak memerintah, kita sulit untuk berdakwah dan sebagainya. Kita pindah Madinah, kita tubuh negara. Lepas itu kita balik ke Mekah. Apa jadi? Semua musuh-musuh di Mekah dulu, Abu Sufyan, Hindun, yang mengerjakan Sayyidina Hamzah tu, lagi siapa, Al-Jahsy, yang membunuh, Wahsy yang membunuh, semua masuk Islam semula. Bila Nabi Muhammad masuk, bukan orang jahat, tapi Allah nak memperlihatkan orang-orang jahat ni pun jangan dipandang ringan. Mereka ni pun jadi baik. Dan Ikramah binti Abi Jahal, siapa tak tahu bapaknya Abu Jahal, tetapi dianya adalah pahlawan Islam yang hebat. Kerana apa? Artinya kita berhijrah dengan niat yang betul, kembali semula, ambil Mekah. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan akhlaknya, kerana dia dah berjanji dengan orang Madinah dulu. Waktu dia nak pindah ke Madinah, bapa saudaranya tanya, "Engkau boleh jaga ke Muhammad?" Nabi Muhammad pula kata, "Dia musuh kamu, musuh akulah." Akhirnya selepas Mekah Madinah, kita tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepatutnya dia wafat dan sebagainya di Mekah lah. Sebab itu tempat lahir dia. Tapi dia kembali ke Madinah. Sehingga kita ziarah makamnya di Madinah sekarang. Kerana itu ialah lambang kesetiaan dia kepada janjinya dengan pemimpin-pemimpin di Madinah. Bahawa Madinah ini adalah tempat, katanya, dia sangat terhutang budi. Ini yang kita katakan tadi, bagaimanakah pendidikan ini nak kita laksanakan. Tapi GISB saya tengok sudah berjaya. Sudah berjaya membawa satu kelompok. Tapi di Malaysia ni kelompok kita bukan banyak ini saja, kita ada 32 juta orang. Ada Muslim, ada tak Muslim. Hari ini tadi saya dengar Datuk Luqman kata
menteri luar daripada Thailand datang sini, ziarah kita, nak tengok bagaimana. Dan dia yakin GSB ni agaknya kalau buka dekat belah sana, dia boleh membantu hubungan baik antara Muslim dengan non-Muslim. Tidak teroris di sana. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita nampaknya sudah berada di landasan yang betul. Maka maksud hijrah Nabi kemarin ialah nak mengajak kita supaya memerdekakan perjuangan kita. Di sini kita dah merdeka ni, di Malaysia ni. Tetapi apa kelemahannya? Ini saya bercakap elok-elok pasal rasanya tak ada menyalahkan sesiapa kerana dia jadi sejarah. Waktu nak merdeka dulu misalnya, surat khabar utusan Melayu, Jawi kan? Itulah yang menolong kita menerang kat orang kampung. Oh, tolong tuan-tuan, kita kena merdeka, orang ni menjajah kita. Tolong. Lepas kita menang, alat yang memenangkan kita supaya penjajah lari itu tak boleh tahan hidup. Mati di zaman kita memerintah. Nampak? Nampak? Bagaimana kita mudah melupakan sesuatu yang sepatutnya anak-anak syarikat semua patut bagi je lah tiap-tiap tahun. Tak payah bayar duit lah surat khabar ni. Kita belajar Jawi sekarang di sekolah agama. Tapi nak baca apa? Nak baca apa? Tak ada buku tulisan Jawi. Kalau utusan Jawi tu ada lagi sekarang ni, yang Jawi tu, utusan Melayu tu ada. Saya agak kalau kita belajar, ada juga surat khabar. Bagi peri je lah sebab anak-anak syarikat. Petronas berapa banyak dia punya untung? Bilion. Tak boleh hidupkan satu benda. Ini yang saya kata tadi. Banyak perkara nak kita ingatkan. Bukan saja kepada kita, kepada siapa saja yang mula dapat kuasa merintah, jagalah. Hal-hal yang sepatutnya kita ucap terima kasih ni patut dipertahan, begitu jugalah. Sebab itu masalahnya para ulama-ulama kita, sekolah-sekolah tahfiz kita dan sebagainya bukan main banyak. Bagaimana kita nak menolong mereka ini kerana mereka sudah memilih sekolah ini untuk di mana dia patut mendapatkan pendidikan. Bagaimana kita nak bantu dia? Inilah saya kata banyak hal yang kita rasanya kena betulkan. Kerana Malaysia sekarang ini sedang dalam perubahan. Sedang dalam kebangkitan. Misalnya ni saya nak share sikit. Dikatakan bahawa kekayaan masa depan negara, ni dikata pemimpin Muslim kata ni. Kekayaan masa depan negara ialah di bidang pertanian. 3 bidang dia kata. 1 durian musangking. 2 nenas MD2. Yang ketiga kelapa muda. Ini bidang baru. Lepas saja dicakap, yang mampu buat semua ni bukan kita. Kita hanya tukang siapkan infra, tukang bagi bantuan, tapi yang menjayakannya semua orang lain. Apa yang tak kena barangkali kita ni? Apa yang tak kena? Sebab itu saya berharap sangat supaya gerakan-gerakan membangunkan insan ini, motivasi dan menterjemahkan kemerdekaan, disiplin tadi supaya rapi, teliti dan sebagainya. Tadi disebutkan Ustaz Zainuddin MZ kata kurang iman, itu puncanya. Maka kita kena perkokohkan iman, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi, tak ada yang lebih tinggi dari Islam. Tetapi dalam kehidupan dia tak jadi macam itu. Dia tak jadi macam itu. Islam jadi rendah. Bukan Islam tu jadi rendah. Orang-orang Islam nampak macam tak mampu. Jadi bagaimana kita nak mampukan supaya dia benar-benar menjadi orang yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Kita hijrah kerana kita nak merdeka. Bila kita merdeka, kita memegang kuasa. Bila kita memegang kuasa, semua orang yang memegang kuasa mesti betul-betul bertanggungjawab. Ada KPI kerja dia. Apa yang mesti capai, apa yang mesti capai. Kedainya berapa banyak patut ada. Kilang-kilangnya berapa banyak patut ada. Sekarang ni kalau kita tanya, tak boleh jawab orang ni semua. Pasal apa? Barangkali
Tak ada senarai itu. Tak ada senarai itu. Pengalaman saya duduk di dalam kerjaya ini memperlihatkan semuanya dapat dibeli oleh duit. Wang nampaknya dapat membeli semua kuasa, semua orang yang berkuasa, segala-galanya dapat dibeli dengan duit. Maka orang beriman dengan duit. Maka sebab itu kita kena alihkan perubahan. Kemerdekaan kita, mari kita ajak orang beriman semula kepada Allah, kepada malaikat, kepada rasul, kepada kitab, kepada hari kemudian, qada dan qadar. Mesti kembali kepada situ. InsyaAllah kita boleh berjaya. Terima kasih Musi. Alhamdulillah, kita dah macam terbuka banyak persoalan, banyak hal yang sepatutnya boleh kita bincang lebih panjang. Tetapi kita dengar tadi Datuk sebut tentang utusan Melayu. Utusan Melayu ni satu-satunya akhbar yang memperjuangkan kemerdekaan Melayu, membangkitkan semangat orang Melayu dulu. Tapi bila zaman dah berubah, orang yang sepatutnya membela utusan Melayu tu tak mampu buat, tak berupaya nak berbuat, nak membela, akhirnya syarikat tu pun tutup. Surat khabar tu pun dah tutup lah. Jadi kita sebenarnya sepatutnya habis program ni sebenarnya 10.30. Kita dah baru habis satu pusingan. Jadi macam mana yang kita nak teruskan ni, rasanya kita akan serah kepada setiap orang ahli panel bagi menyampaikan apa yang mereka rasa sesuai nak diutarakan, ekoran daripada apa yang telah dibincangkan sama-sama dalam majlis ni. Jadi untuk itu saya persilakan Yang Bahagia Al-Fadhil Ustaz Harun Ta'ad dulu, silakan. Terima kasih ucapkan pada Tuan Johari Murad, seluruh ahli panel yang dikasihi, seluruh hadirin hadirat. Untuk ruang masa yang ada yang sikit ni, marilah kita lihat ke dalam diri kita. Penghijrahan tu kena berlaku pada diri kita dulu. Diri kita tu yang kita nak lihat hijrah tu yang mana kan. Berubah tu yang mana? Adakah fizikal kita ni? Kita dah sebutkan awal tadi. Kita main gym katakan betul-betul sampai badan kita menjadi macam huruf V, six pack. Itu perubahan macam itu kan yang boleh bawakan negara kita ni semakin ke depan, maju dan dihormati. Ataupun perubahan yang macam mana? Sebenarnya kalau kita sorot apa yang diajar dalam Islam, perubahan tu mesti bermula dari dalam, dari hati kita. Kita lihat dalam yang lahir ni macam itu juga. Katalah di waktu petang ketika nak keluar kerja ramai-ramai ni, ada seorang tua nak lintas jalan. Tiba-tiba datang seorang pemuda, pegang tangan dia, bantu dia lintas jalan. Keadaan yang sesak tu. Orang kata apa? Baiknya hati pemuda tu. Orang tak kata baiknya tangan pemuda tu. Walaupun yang pegang tangan orang tua tu tangan dia. Orang kata hati dia. Seorang anak yang mak ada suruh pergi beli barang. Alung pergi belikan santan, Umi nak masak. Alung suruh langah. Alung kata, mak Umi suruh langah. Alung main game ni. Cakap sekali, dijawab 2 kali. Cakap 2 kali, cakap 3-4 kali. Tak boleh nak patah-patah lah. Orang kata, jiran kata, busuknya hati Alung ni. Dengan mak cakap macam tu. Tak kata busuk mulut, walaupun mulut dia menjawab. Jadi perkara yang buruk ke, jahat ke, dalam hidup kita hari-hari pun orang kata hati. Lebih-lebih lagi dalam ajaran Islam. Betul Rasulullah sebut, inna fi jasadil mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wayal qalb. Sesungguhnya pada diri manusia itu ada seketul daging. Kalau daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota itu. Kalau daging itu buruk, tak elok, maka buruklah seluruh anggota. Itulah hati. Ketahuilah itulah hati. Jadi yang mana yang kita nak kena baiki sekarang adalah hati kita.
Dan hati ini adalah milik Tuhan. Hati inilah di bawah 2 jari Tuhan dalam hadis mengatakan. Lepas itu dipanggil qalb. Dia berbolak-balik. Dia boleh berubah-ubah. Sekelip mata boleh berubah. Muka mungkin kita boleh tahan. Kita boleh cover. Tak sedih. Tapi hati kita sedih. Kita tak boleh nak ubah. Kita masuk dalam tandas. Kita tengok tandas tu kotor. Kita jijik. Muka kita mungkin boleh kawal. Tapi dalam hati tak tahan. Tetap rasa jijik. Hati tu. Dan hati ni adalah betul-betul milik Tuhan. Tuhan yang kawal. Kalau kita nak berubah, kita kena kembali pada Tuhan. Kita kena kuat dengan Tuhan. Tuhan yang akan ubah hati kita ni. Tuhan yang akan proses hati kita ni. Barulah kita boleh bawa yang lahir-lahir ni. Kalau tidak, kita mungkin hanya bercakap sajalah. Macam yang Datuk beritahu, Datuk Rahman beritahu, kejayaan yang lahir ni akan sia-sia. Alat yang digunakan untuk merdeka tu pun orang dah tak heran dah. Nak masuk berapa muka surat pun kat dalam silibus pun orang bergaduh. Kita sini tak kuat. Bukan orang lain kuat. Kita ni lemah. Kan? Bukan orang lain tu kuat. Kita tak semua kuat. Kerana kekuatan yang sungguh-sungguhnya datang dari Allah. Dan Allah pandang hati kita. Iaitu hati orang-orang yang bertakwa. Dalam Quran menyebut, Wallahu waliyul muttaqin. Allah tu pembela bagi orang bertakwa. Tak ada satu ayat pun Allah kata Allah bela orang Islam. Tak ada. Tapi adalah orang bertakwa. Takwa di mana? Ha huna kata Rasulullah. Takwa ni dekat hati lah. Sebab itulah takwa tu sangat penting. Sampai setiap kali khutbah Jumaat, kena sebut takwa tu. Kalau tak sebut, tak sah khutbah. Kalau tak sah khutbah, tak sahlah sembahyang Jumaat. Tak sahlah sembahyang Jumaat tu. Sembahyang Jumaat kena didahului oleh khutbah yang sah. Begitulah. Sampaikan setiap minggu kita kena dengar. Supaya kita usahakan ketakwaan. Kat situlah kejayaan insya-Allah. Di dunia, lebih-lebih lagi kejayaan yang kita harapkan di akhirat kelak. Itu saja yang saya sampaikan. Serahkan balik kepada moderator. Asalnya kita terus kepada Yang Amat Datuk CEO, silakan. Terima kasih Datuk Tuan Harun. Silakan kepada Yang Hormat Datuk CEO sebagai satu kesimpulan respon atas semua yang telah kita bicarakan. Terima kasih kepada Tuan Johari Murad. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang tak panjang masanya. Daripada kerasulannya pada usia 40 tahun sampailah kewafatannya pada usia 63 tahun, artinya 23 tahun saja Rasulullah berjuang membawa manusia kepada Tuhan. Disambung oleh Sayyidina Abu Bakar sekitar 3 tahun lebih. 3 tahun lah. Kemudian zaman Sayyidina Umar, seperti yang Datuk Zainal bin sebut tadi, akhirnya 3 suku dunia dikuasai oleh orang Islam. Apakah kekuatannya? Apakah kekuatannya? Kerana bangsa Arab pada waktu itu bukanlah satu bangsa yang dah bertamadun. Pada waktu itu yang bertamadun adalah Rom dan Farsi. 2 kuasa besar ni yang menguasai dunia. Bangsa Arab bukan bangsa yang hebat pada waktu itu. Tapi Rasulullah didik 23 tahun boleh bangunkan satu negara Islam di Madinah yang jadi contoh. Orang-orang bukan Islam datang melihat. Banyak sejarah-sejarah kita lihat cerita waktu Sayyidina Umar jadi khalifah. Orang-orang kafir daripada merata negara datang nak melihat negara Islam yang hebat ni, nak melihat pemimpinnya lah. Cari Sayyidina Umar. Jadi bila pemimpin-pemimpin musyrikin ni tanya mana Sayyidina Umar, sahabat-sahabat tunjuk, tu Sayyidina Umar tengah tidur seorang diri bawah pohon tamar, berdebu. Ialah padang pasir, berdebu. Kata pemimpin-pemimpin yang datang daripada luar negara ni, mungkin menteri luar dia ke apa ke waktu tu, dia kata, kami bukan nak jumpa Umar ni, kami nak jumpa Umar Khalifah. Yang sahabat kata, inilah Umar Khalifah. Takkanlah Umar Khalifah, takkanlah tidur seorang diri macam tu bawah pokok tamar. Kalau kami, pemimpin kami tidur macam tu, lama dah kena sembelih. Pasal apa? Rakyat marah. Ya, dia kata inilah Khalifah. Jadi duk bertengkar-tengkar tu, Sayyidina pun terjaga. Semua kata, ya apa hal? Dia kata, dia kata, datang daripada kerjaan sekian-sekian, nak jumpa Khalifah. Saya kata, inilah Khalifah. Mereka kata, bukan. Dia kata, sesungguhnya sayalah Umar Al-Khattab.
terkejut orang kafir yang datang melihat pemimpin Islam di Madinah, khalifah Islam di Madinah, itu Sayyidina Umar, boleh tidur seorang diri bawah pokok tamar tanpa ada bodyguard lah. Tak ada bodyguard, tenang dia tidur keletihan kerana letih melihat rakyatnya. Sayyidina Umar dia kata apa? Dia kata, aku tidak boleh tidur malam kerana aku ada urusan dengan Tuhanku. Aku juga tidak boleh tidur siang kerana aku ada urusan dengan rakyatku. Jadi sesekali dia terletih, dia tertidur bawah pohon tamar, sahabat-sahabat pun tak kacau. Kerana tahu itulah waktu yang sedikit Khairullah yang Sayyidina Umar ambil untuk melepaskan kelelahannya. Sampai akhirnya Islamlah. Orang kafir yang datang melihat betapa hebatnya Islam itu sendiri, pemimpin Islam itu sampai begitulah jadinya. Hari ini negara kita 60, mungkin 63, 65% orang Islam. Tapi tidak sampai boleh mempengaruhi minoriti. Kita majoriti, tak mempengaruhi minoriti. Setidak-tidaknya kalaupun tak sampai masuk Islam, orang akan kata, indahlah Islam, baguslah Islam, kena ikutlah, kena tirulah, kena belajarlah. Tapi tak berlaku begitu sebab apa? Kerana kita belum dapat membawa contoh yang indah di kalangan masyarakat. Sebenarnya kita ni bukan nak melahir masyarakat cerdik pandai. Kita nak melahir masyarakat yang berperanan di setiap kategori. Kalau dia tukang sapu yang bertakwa. Kalau dia tukang masak yang bertakwa. Dia tok penghulu bertakwa. Dia guru bertakwa. Dia pemimpin bertakwa. Dia pentadbir bertakwa. Semua golongan ini berperanan dan ada usaha yang dilakukan oleh semua peringkat ini dalam menyempurnakan sebuah masyarakat yang indah. Masyarakat Islam yang indah. Barulah orang lihat akan terpengaruh dengan keindahan ini. Melihat akhlak kita, melihat tutur bicara kita, tindakan kita, depan dan belakang sama, gelap dan cerah sama, seorang diri dan ramai sama. Kerana kita ada Allah. Saya ingin berkongsi beberapa perkara lah untuk kita nilai bersama sebagai seorang Islam. Bila mana orang Islam ni sekadar bersyariat tapi tak berakhlak. Bersyariat apa? Pakainya dah nampak Islam. Semayangnya berjemaah, tak putus-putus ke masjid. Mungkin sampai hitam dahinya bersemayang, bangun tahajud. Tapi akhlaknya tak indah. Makin semayang, makin sombong. Makin puasa, makin pemarah misalnya. Makin wirid zikir, makin lihat orang lain hina. Akhlaknya tak muncul, tak terbit daripada syariat yang dibangunkan. Kita kena nilai balik. Syariat yang kita bangunkan itu, takut-takut di situ tidak ada Allah. Maksudnya kita semayang, bukan membesarkan Allah, tapi membesarkan diri. Bukan mengagungkan Allah, tapi berbangga diri misalnya. Ini kita kena nilai bersama. Kerana apa? Kalau kita tampil sebagai seorang Islam, nampaknya kita bawa lah Islam, tapi pada yang lahir-lahir akhlaknya tak indah, akhirnya orang takut dengan Islam. Sebab tak nampak keindahan Islam. Patutnya kita berjiran dengan orang bukan Islam, orang bukan Islam rasa bahagia, gembira, rasa selamat berjiran dengan kita. Bukan kita berjiran dengan mereka, mereka tersiksa. Berjiran dengan mereka, mereka tak bahagia. Ini kita umat Islam kena muhasabah balik. Bila dah merdeka, apa peranan kita dalam negara ini? Sehingga bukan sekadar orang yang bukan Islam dalam negara ini rasa bahagia, gembira, selesa. Orang yang daripada luar negara pun akan datang untuk belajar, lihat, ambil iktibar, mengambil segala kebaikan daripada negara kita ini. Sedikit sebanyak dah ada lah. Sedikit sebanyak kita tak nafikan bahawa negara kita ini negara bersifat majmuk masyarakatnya. Susah nak dapat negara masyarakat majmuk ni hidup dalam harmoni. Malaysia ni kira contoh baik lah. Ada negara-negara dia etnik sikit je beza. Mungkin Jawanya, Banjarnya, Melayu juga. Bukanlah Malaysia, mana tempat lain. Bergaduh tak berhenti, berbunuh.
Malaysia tak jadi begitu. Tapi kita kena pertingkatkan. Tak cukup dengan kita berbangga apa yang ada. Kita kena usahakan sesuatu yang jauh lebih baik daripada itu. Jadi orang yang beribadah ni, kalau tak berakhlak, artinya ibadahnya tak berbuah. Tentu ada yang tak kena dengan ibadahnya. Itu yang Datuk sebut tadi. Kita kena nilai balik ibadah kita ini. Kena perhalusi. Sebab di situlah kita nak elak daripada penyakit-penyakit tadi. Kudis, kutil, kurap. Kerana apa? Kerana banyak kuman, banyak kurang iman kita. Antara lainnya penghalusan ni, beribadah, jangan kita harapkan ibadah ni nak masuk syurga. Kita amal ibadah ni, banyak mana sekalipun, nak masukkan syurga ni rahmat Allah. Sebab apa? Kita tahulah kualiti ibadah kita, angkat takbir sampai salam, entah berapa persen je kita rasa takut Allah. Berapa persen saja kita khusyuk. Yang lain tu kita lalai pergi sana sini. Bisnes cari kunci dan macam-macam. Kalau begitu sajalah ibadah kita tentu ada kualiti. Jadi kita harapkan rahmat Allah. Jadi Islam ni, dia umpama makanan. Makanan yang sedap. Oh, sate kajang, lamb chop, biryani. Tapi bila kita persembahkan secara yang campak-campak kan, orang tak mau makan. Islam tu indah. Tapi udahlah rupanya tak elok. Pasal apa? Kita tak persembahkan secara yang indah. Orang tak mau makan. Tapi kalau kita persembahkan dengan indah, ada disiplinnya, tidak berkudis, penuh teliti, penuh dengan keindahan akhlaknya, persembahkan Islam itu, orang akan jatuh hati. Tak payah cakap banyak. Kita tengok saja akhlak kita, orang dah jatuh hati kepada Islam. Nanti negara kita akan jadi negara contoh. Setakat ni pun kita pergi mana-mana, cuba pergi Mekah. Kami pernah naik bas sekali daripada Mekah ke Madinah, kena tahan polis tengah jalan. Dia naik, dimulalah minta lesen driver, cek itu ini. Lepas tu dia pusing belakang, tengok jemaah, dia minta pasport. Dia angkat-angkat, tengok pasport merah, tulis Malaysia. Oh, Malaysian, antum Malaysian. Kata, nahnu Malaysian. Ada juga orang di Indonesia dalam tu. Khalas, saya tadi. Pulang balik semua, ya Allah, tafadhalu. Sebab tengok pasport Malaysia, orang Malaysia. Sedikit sebanyak adalah disiplin akhlak Malaysia, tapi kena dipertingkatkan lagi. Kena dibaiki lagi. InsyaAllah kita akan dapat sama-sama mengisi kemerdekaan negara kita ini. Kita harap jadi negara yang seperti Allah sebutkan, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Iaitu negara yang baldatun tayyibah, yang makmur ya, dan mendapat pengampunan Allah. Jadi begitulah Islam kalau disampaikan secara yang tidak indah, tak berakhlak, orang akan tolak. Jadi hari ini kita ni sedih dengan kemiskinan. Cuba kita tanya, kalau kita kaya, bolehkah kita pemurah? Kalau kita kaya, bolehkah kita menjadi orang yang membela orang susah, membela Islam? Kita sedih dengan kesusahan, tapi kalau kita senang, apakah ibadah kita lebih baik? Jadi kita ni sepatutnya kita bukan risau dengan kesusahan, tapi kita risau dengan dosa yang kita buat. Kerana dosa itulah yang menghalang bantuan Allah. Jadi umat Islam di Malaysia ni kena nilai balik di kita masing-masing. Dosa banyak. Ada lahir, ada batin. Ada yang nampak, ada tersembunyi. Yang nampak-nampak ni insya-Allah kita tak buat. Kita tak minum arak, kita tak berjudi, kita tak berzina, kita tak merompak orang. Tapi dosa sombong, dosa hati. Dosa takabur, ego, pemarah, hasad, dengki. Yang ini yang kita kena rawat bersama melalui ibadah yang kita hayati. Jadi kita kena ajak sama-sama macam Datuk cakap tadi. Datuk boleh kumpul anak cucu semua walaupun masing-masing ada rumah. Kerana apa? Tentulah ada keindahan-keindahan bersama ayahnya. Jadi kita ni macam mana kita nak buat anak-anak kita, anak-anak murid kita, anak-anak bawah pimpinan kita, masyarakat di sekitar kita nak dibawa orang Islam kita ni menghayati nilai balik sembahyang kita, nilai balik ibadah kita, hayati sungguh-sungguh, dapatkan rasa takut kepada Allah, rindu kepada Allah, cinta kepada Allah. Moga-moga dengan itu sembahyang kita ada kesan, wirid zikir ada kesan, baca Quran kita ada kesan, ibadah kita yang lebih luas lagi dalam bangunkan ekonomi, fardu kifayah, bangunkan kebudayaan, bangunkan pendidikan,
semua ni dengan penuh penghayatan. Moga-moga di situ akan membawa buah yang indah, iaitu kita dapat membuang segala sifat-sifat mazmumah kita dan mengisi dengan segala sifat-sifat mahmudah. Jadi akhirnya kita menjadi hamba Allah yang sudah ada rasa, yang peka, yang halus jiwanya. Tak boleh tengok orang susah, tak boleh tengok orang terbiar, tak boleh tengok orang yang mungkin jauh daripada Islam, daripada Allah, yang mungkin kurang baik akhlaknya. Kita nak bela, kita nak pimpin, kita nak ajak. Segala ketidakcukupan tu kita berusaha sama-sama nak mengisinya. Segala keperluan negara sama-sama kita nak bertanggungjawab. Moga-moga kita akan dapat lahirkan satu bangsa yang lebih cemerlang untuk kebaikan agama, bangsa, masyarakat dan negara kita. Dan moga-moga Malaysia menjadi qudwah hasanah, menjadi contoh yang baik untuk umat Islam seluruh dunia dan untuk masyarakat antarabangsa. Jadi rasanya itu sajalah yang dapat saya kongsikan. Saya serah kembali kepada yang berbahagia pengurusi. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Atas doa yang telah dipanjatkan oleh Yang Hormat Datuk Laman Hakim Fortun tadi, berkaitan dengan hasrat kita, asas apa yang telah dibincangkan ini, untuk kita menuju kepada perubahan diri bermula dengan membaiki solat kita, menghayati seluruh sistem hidup yang telah, kalau kita dalam JSB Holding ini telah dibina, telah disusun, telah didisiplinkan dengan berbagai-bagai bentuk dan pendekatan, yang moga-moga dengan itu kita akan jadi satu kelompok yang boleh menjadi model, contoh suri teladan kepada masyarakat umum. Kita bayangkan Datuk Laman sebut tadi, kita majoriti di dalam negara ini, tapi kita tak boleh nak memahamkan orang yang bukan Islam, tak boleh nak tunjuk contoh model sistem hidup Islam tu kepada masyarakat lain. Kerana apa? Kita belum berjaya menghayati roh jiwa seorang hamba yang seperti mana yang dinyatakan dalam sejarah, seperti mana yang telah disampaikan tadi. Inilah hasrat pemimpin kita, yang sentiasa nak menggesa, mengajak kita sama-sama untuk menghayati satu sistem hidup yang telah dilagang khususnya dalam JSB Holding ini. Tapi oleh kerana masa yang mencemburui kita, kerana kita dipahamkan ada lagi acara selepas ini oleh program yang telah disusun, maka sebagai pengurusi majlis, kita bagi setiap orang ahli panel ni 2 minit untuk mengambil sedikit kesempatan akhir sebelum kita meninggalkan forum malam ini. Setiap orang ahli panel diberi peluang untuk Datuk cakap cukup. Silakan Datuk. Sebagai kesimpulan. Silakan Datuk. Terima kasih kerana dibagi untuk menyimpulkan. Jadi saya tertarik dengan apa yang Datuk Lokman sebutkan tadi. Islam itu indah, tetapi kita tak dapat memaparkan keindahan itu sehingga ianya tidak dapat menarik. Ini satu kesimpulanlah. Maka mari sama-sama kita menterjemahkan keindahan Islam itu dalam hidup kita, hidup bersuami isteri, hidup berkeluarga kita. Sehingga kan jiran kita yang bukan Islam pun melihat, dia teringin nak ambil tahu, akhirnya dia dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tua-tua kita dulu bukan sekolah, tak sekolah tinggi pun. Tapi dia kata, okeylah, kita ajaklah orang-orang ni semua jadi warga negara Malaysia. Tetapi kita atas rasa kasih sayang dan besar, kita panggil, kita rasa jiwa besar kita. Siapa nak jadi bumi putera, nak jadi Melayu, 3 syarat. 1, dia beragama Islam, kemudian berbahasa Melayu, berbudaya Melayu. Tak kira apa dianggap Melayu. Cuma nampak orang tua-tua. Tetapi
kita yang selepas daripada orang tua-tua buatkan perlembagaan tu, kita tak berikhtiar. Membuat ajakan-ajakan, jemputan-jemputan, melihatkan contoh-contoh teladan yang akan menyebabkan bahkan mereka lebih bangga meletakkan pangkal nama mereka Edward misalnya, macam-macam di belakang dia. Kerana apa? Dia mengaitkan orang itu ialah orang berjaya, dalam menjaga berjaya. Jadi kalau dia bawa nama itu, dia hebat. Standardnya tinggi. Malas dia nak letakkan Muhammad ke pangkal, tak mau dia. Padahal dia pun bukan beragama sangat tu. Tapi dia meletakkan nama pasal dia nak join orang berjaya. Bangsa kita ni bangsa bukan bangsa yang dilihatnya berjaya. Maka itulah sebabnya saya fikir apa yang Datuk sebut tadi patut kita terjemahkan supaya kita menjadi kita daya tarik. Jadi segala kudis, segala kutil, segala kurap tadi tu kita elakkan. Sebab kita balik kembali kerana kita ada kerja. Kerja kita ialah kesian dengan orang-orang yang tidak beriman tu. Sebab itu bila orang masuk Islam, dulu kita kata saudara baru kan. Belum itu kita mu'alaf. Tapi sebenarnya orang-orang alim yang baru ni sekarang, dia kembali kepada Islam. Semua orang ni rupanya Islam asalnya. Lepas tu dia keluar, lepas tu bila dia masuk tu kita kala kembali kepada Islam. Reverse. Rupanya orang ni semuanya Islam asalnya. Lahir je dia Islam. Tapi dia dibesarkan oleh begini-begini dia jadi. Kemudian sebab itu kita welcome kembali kepada Islam. Jadi kita elak sebut mu'alaf dan sebagainya. Sebab dalam Islam bila mu'alaf tu dia ada time tau. 2-3 bulan je gitu. Lepas itu tak boleh kata mu'alaf ke dah. Tapi kita kadang mu'alaf, orang tu berapa puluh tahun dah mu'alaf. Sampai saya pergi negara orang Cina. Orang Cina kata, kami lagi dulu Islam daripada tanah Melayu tahu dia kata. Dia perli kita. Dia lagi dulu sebab dia kata India dengan dia orang tu yang Islamkan kita. Jadi oleh kerana itu marilah sama-sama kita berjanji, kita pasang niat balik supaya tiap-tiap orang akan mempelawa kawan-kawan kita. Kadang kita kan dengan kawan-kawan baik kita tu, kita tak pernah pelawa dia pun. Kerana nak jaga hati. Menjaga hati sangat kita sampai tak pernah pelawa. Besok dia, di akhirat esok dia kata, saya kawan baik dengan Datuk Zainab Bidin Sakum tu, tapi dia tak pernah ajak saya pun masuk Islam. Pasal apa? Saya jaga hati. Takut dia kecil hati. Akhirnya, kerja kita tak berjalan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada penganjur yang jemput saya. Saya sebenarnya datang sini dah selalu dari dulu-dulu lagi. Dan saya tertarik style kita menyambut tetamu, bagaimana kita melayan tetamu, bagaimana rapinya kita membuat checklist kepada gerak kerja. Nak buat kerja mesti ada checklist, siap ini semua-semua ni. Nyambut di sana, yang hantar balik. Saya tadi masuk-masuk, ini kita kan tempat letak kereta pun dah siap. Jadi sampai macam itu sekali, itulah sebenarnya yang sepatutnya dilakukan agar ianya menarik. Minta ampun, minta maaf kalau ada salah dan silap. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih yang tidak terhingga majlis forum perdana kita pada malam ini, mengucapkan kepada seluruh ahli panel, khususnya kepada yang bahagia Datuk Zainal Abidin Sakom, Yang Hormat Datuk Iman Hakim Forten dan juga Al-Ustaz Tuan Harun Taat. Juga tidak lupa ucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas doa daripada yang dikasihi Datuk Tuan Pengurusi Eksekutif dan seluruh barisan ALP yang mengikuti siaran ini secara langsung daripada tempat masing-masing, khususnya Datuk Tuan PE di Makkatul Mukarramah, dan bersama dengan kami di sini Datuk Tuan Hasnan Abdul Hamid dan juga Tuan Adib Atamimi dan seluruh barisan pimpinan. Saya selaku pengurusi majlis atau moderator program pada malam ini mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih dan memohon keampunan atas kelemahan, kekurangan dan ketidaklancaran majlis pada malam ini. Dan untuk kita menangguhkan majlis, marilah sama-sama kita aminkan doa
penutup majlis iaitu tasbih kafarah dan juga sama-sama kita membaca selepasnya surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih banyak Datuk dan seluruh hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.